Kita kena biasa-biasakan dengan wire. Sebab sekarang ni ada satu keadaan on stage, jadi on screen kan, on screen. Jadi sometimes kita on screen ni not very comfortable, tapi kena belajar-belajar lah. Sebab sekarang ni kalau kelas yang mixed mode kan, yang ada fizikal, ada online, kita galakkan macam ni lah. Rakam boleh buat live ataupun rakam untuk post pada pelajar-pelajar yang tersekat dalam kediaman mereka sebabkan PKP dan sebagainya. Okey, balik belakang balik. Okey. So Puan Ira dah terangkan apa dia asasnya ialah kerana pada actually sekarang perasan tak? Sekarang ni every month management ada bagi token pada staff. Perasan tak? Ada orang dapat. Ada yang namanya bounty feel good bounty ya pada beberapa bulan lepas. Dan kita juga pernah dapat yang insentif dari segi teknologi. Dah. Okey. Dan bulan ni pun ada dapat. Bulan ni bulan Ogos ada yang dapat. Tapi bulan ni kita base kepada workload. Kita ada calculation kita, jadi tapi tak ramai lah. Yang workload dia quite heavy dan mana ada dapat sikit. Bulan Ogos ya. September insya-Allah kita akan beri sikit juga lagi, tapi dia punya main channelnya adalah melalui workplace. Kan? Jadi kesempatan ini kita terangkan apa dia tadi Puan Ira sebut kriteria how to win. Kan? Because kita nak compete jadi kena tahu peraturan-peraturan. Okey. Tapi kita tak naklah perjalanan workplace ni jadi sampai competition saja, kan? Challenge saja. Kita nak berterusan. Jadi pada hari ini kita melancarkan third wave. So apa dia third wave ni? Jadi saya akan terangkan the principle behind the third place, third wave, supaya kita boleh faham sikit ya. Tapi minta maaf lah, saya pun tak faham juga sebenarnya kan. Jadi samalah. Tak apa boleh sama-sama lah kita ni, sama-sama kita berkongsi. Sebenarnya ramai kat sini yang lebih pandai daripada saya tentang third wave ni ya. Tapi saya yang cakap pada hari ni. So yang lain yang tak boleh bercakap sekarang ni boleh buat video. Boleh buat video dan share dalam mana-mana lah. Ia punya workplace ke, dalam Telegram kita ke, YouTube ke, and then bagi link kepada kita. Dalam Facebook pun boleh. Untuk kita berkongsi idea dan sebagainya. Kan? Okay. Senarai oleh Encik Rahman. Encik Rahman ni lah yang explore dan membawa workplace ni ke cybernetic. Ada IPT lain saya tanya, tahu tak workplace? Guna tak workplace? Bukan setakat guna, tahu pun tak. Kan? Mereka tidak menggunakan workplace. Tapi kita menggunakan workplace. Okay, pada mereka awalnya kita diperkenalkan workplace dan kita buat grup dan kita mulalah menggunakan workplace. Kan? Sebagai menggunakan, mencuba guna. Okey, nombor dua. Second wave kita apa dia? Kita mula buat undang-undang. Kan? Regulatory. Kita mula mewajibkan posting dalam workplace. Betul tak? Satu minggu, satu posting. Kalau tak post, kita ancam untuk beri tunjuk sebab. Betul tak? Ini adalah regulatory. Ya, undang-undang. Kan? Memaksa. Setuju tak? Jadi kita gunakan itu kita punya second wave. Kalau tak setuju pun tak apa. Memang dah berlaku dah benda tu. Kan? Kata, tak betul ni. We should go on the change management approach. That's not the way. We have go to awareness, we have go to interest, and then we have go to the macam-macam benda. Baru betul. Ni you start dengan second wave. Impose the regulatory, paksa orang buat. Tak betul. Ya, mungkin tak betul. Kita akui. Tapi realitinya benda tu dah berlaku. Kan? Okay. Kita dapati, maka bila kita buat second wave, kita berjaya meningkatkan posting. Sampai MD sampai waktu kejut. Bagus ada orang macam-macam posting. Macam-macam tools digunakan. Macam-macam teknik. Pelajar pun nampak happy. Pensyarah pun happy. Macam-macam video keluar. Betul tak? So kita berjaya. Tetapi benda tu tak kekal lama. Kan? Tak kekal lama. Bila sampai di kemuncak, akhirnya kita dapati benda tu mula merudum. Kan?
Makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Jadi why? Mengapa? Kan? Mengapa? Jadi ini bukan salah ibu mengandung. Kan? Betul tak? Bukan salah. Memang salah kita semualah. Anak-anak yang beranak kan. Dipanak. Salah kita, bukan salah ibu bapa kita kan. Salah kita lah. Jadi kita terima benda tu Okey. Tapi mengapa sebenarnya? Sebenarnya bukan you all salah. You all tak salah. Tapi sebenarnya this is reality bahawa kita sudah sampai kepada tahap apa dia? Kita post benda sama kan. Dulu bila post GC seronok. Post kali kedua seronok. Kali ketiga sama je kenapa GC kan. Apa nak post benda sama. Bila post dalam Zoom sama je. Jadi you keep repeat the same thing, you rasa macam dah tak ada ulang benda sama. So why should I post again? Yang kedua rasa boring lah. Kan sebab benda sama je keluar. First time interested, boring, okay? Dan mengapa boring? Antara sebabnya adalah kerana tak ada orang nak baca kita punya posting. You kata, Cik Ihsan tak baca, siapa posting tak like? Dulu pernah like lah, pernah komen lah. Yes, saya pernah. Tapi saya pun boring juga. Kan? Saya pun tak baca juga. No, Cik Ihsan kena baca. Yes, saya akui saya kena baca. Tapi realitinya tetap boring. Betul tak? Dan you all pun sama. Siapa baca posting you punya friend, kawan? Baca tak? Tak, baca. Klik tak dia punya dalam tu? Kan? Kan? Baca. Okey, siapa baca angkat tangan? Okey, tak apa. Siapa baca bagus. Kan? Tapi tetap rasa boring kan, betul tak? Boring kan? Tak boring. Oh, hebat. Okey. Sebab apa boring? Sebab kita go kepada factual approach. Kita melaporkan. Kan? Yang kita anggap kita wajib report. Kita guna report. Very toxicity word report. Which is benda yang tak suka dilakukan, report. Betul tak? Kita mereport dalam workplace. Okey, lepas tu apa lagi sebab ni? No support and engagement. Yang ni tak nafi. Berapa orang je komen? You kata boleh kata baca, yes, baca. Tapi berapa orang yang like? Ramai juga like. Berapa orang yang komen? Tak ramai yang komen, betul tak? Hampir tak ada komen. Betul tak Aziz? Setuju tak? Mutakhir saya komen sikit kan? Ada komen sikit walaupun tak reti, komen lah sikit gitu. Tapi reti tak ada orang komen. Mengapa tak komen? Mengesahkan yang ke atas ni. Mengesahkan bahawa dianya memang tak menarik. Memang boring. That's why you don't know what to comment. Nothing to comment because it's so boring. Setuju tak? Kalau tak setuju pun memang betul. Lepas tu yang ketiga ni kan. Kau kata, tu tak boring, saya suka. Tapi sebab apa dia tak komen? Memang tak menarik. Tak menarik kan? Okey. Tak menarik bukan salah you all juga. Bukan salah juga. Sebab apa dah? Sebab kita dah shapekan. Balik semula tadi. Yang slide sebelum tu. Shapekan dalam bentuk ni. Bila kita impose, kita make regulation, kita memaksa, maka dia jadi report. Kan? Maka dia memang hilang serinya. Okey, next. Okey, sekejap. Ada feedback. Okey. So maknanya apa dia? Naratifnya kita memperkenalkan, kita memaksa, dan naratifnya timbullah keboringan dan tidak berkembang. Okey. So kita cannot continue dengan second wave. Kalau saya nak teruskan second wave ni, okey, balik second wave balik, kan? Boleh tak? Bukan. Boleh tak? Boleh kan? Tapi dia tidak akan jauh ke mana. You akan boleh posting, katakan. Siapa tak post 2 kali seminggu, kita akan bagi show cost. Boleh tak you post? Mesti boleh. Sebabnya undang-undang. Kan? Tak post apalah bagi. Okey, memo. Mengapa tak post workplace dalam 2 minggu dah tak post langsung? Dapat show cost, jadi pun post. Semua orang akan post. Tapi tidak akan ada kemeriahan kerana dalam keterpaksaan. Setuju Okey. Kita dah penjarakan fizikal, boleh sembang lagi. Kalau dekat tak tahu macam mana kan. Ini kedahsyatan sosial ni. Betul tak ni? Itu maknanya sungguh-sungguh bersosial di alam nyata kan. Itulah contoh. Bukan saya komen. Itulah contoh kuatnya bersosial kan. Sampai kita jarakkan fizikal pun masih bersosial. Sebab tu dulu kita panggil apa dia? Kita panggil
social distancing kan. Lepas tu orang komen lah. Dia kata apa dia? Tak betul. Sebab kita bukan nak menjarakkan sosial. Kita hanya menjarakkan fizikal. Sosial mesti dirapatkan, dimesrakan kan. Yang jauh didekat-dekatkan, yang dekat dimesra-mesrakan. Yang mesra dicinta-cintakan kan. Okey, jadi kita nak balik semula kepada macam third wave ni. Okey, gini saja. Kita tak akan boleh faham third wave ni kalau kita tak faham tentang konsep apa tu? Bersosial. Bersosial. Tapi sosial ni nama dia tu pelik sikit, kadang-kadang panggil sial kan. Jadi betul tak? Bahasa lain apa makna lain apa term lain? Berkomuniti. Bersilaturahim. Kan? Whatever lah, tapi bersosial faham Bukan bersosial kan, bukan sosial. Bersosial bukan. Faham maknanya itu ada orang kata ni memang sosial ni. No. Jadi wordnya ialah social. Kan? Jadi kita sekarang ni macam saya akui, memang saya ada problem sosial. Buktinya saya tak kenal semua jiran-jiran saya. Tak kenal. Saya satu perumahan, saya duduk kampung Nakhoda, Batu Cave, saya lorong C. Lorong C tu banyak rumah. Lepas tu dia ada, saya tak kenal semua. Ada rumah belakang tu tak kenal semua, ada kenal muka aje. Betul tak? Ini maknanya terbukti saya tak cukup bersosial. Tapi now I'm take the effort kan. Sebelum kerja saya pusing dulu. Masuk dalam dulu pusing yang motor. Pusing dulu. Pagi tadi jumpa sama pak cik. Jumpa pak cik kan saya berhenti kan. Pak cik macam mana? Jaga mana budak-budak ternampak budak-budak. Lepas tu dia jaga anak, dia jaga ramai, dia jaga budak-budak kan. Dia kata tak jaga dah sekarang. Rupanya lama aku tak tegur dia. Tak tahu dia kata setahun lebih tak jaga budak. Setahun lebih dia tak jaga budak. Aku ingat dia jaga budak lagi. Maknanya I don't know what happened to my jiran kan. Mana tak bersosial lah tu. Tu belum lagi orang masjid yang saya pernah jumpa tak kenal, nama kena tak tahu nama, kenal muka je kan. Mana memang tak cukup sosial. Tak cukup sosial. Tapi wordnya bersosial. So bersosial ni, nak faham sosial ni kita faham dulu di alam nyata. Alam nyata macam saya lah. Okey, alam nyata. Ada tak orang yang macam dia saya singgah rumah orang, tanya khabar. Ada tak orang singgah rumah saya tanya khabar? Kalau saya duduk kat luar tu, kan duduk masuk rumah, sapu sampah. Ada tak orang yang berhenti sekejap tanya saya? Apa khabar Ihsan? Kan? Kan? Anak-anak kat mana sekarang ni? Ada tak orang tanya? Ataupun setakat lalu saja, ataupun assalamualaikum saja, ataupun tengok saja. Ada tak orang berhenti tepi rumah saya bila saya ada tanya khabar? Ada tak? Ini soalan. Bukan jawapan, soalan. Kan? Okey. Itu rumah Kalau kat sini cubicle. Cubicle kerja kan. You punya workplace juga panggil apa tu? Panggil apa? Partition kan. Selalu tak orang singgah yang punya partition sembang? Selalu tak? Atau makanan lagi. Kan. Siapa cubicle dia orang selalu singgah. Selalu tanya makanan. Bukan. Selalu tanya khabar. Apatah lagi bawa makanan. Betul tak? Ini menunjukkan orang tu orang yang disenangi. Orang yang didekati. Atau orang mesra dan orang nak bersosial dengan dia. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Kalau tempat dia tu, orang tak datang pun tempat dia. Orang lalu kalau datang pun terpaksa je. Assalamualaikum, apa khabar? Khabarlah. Malah singgah kalau boleh. Maknanya apa dia? Dia jenis orang yang tak tak mesra lah mudahnya kan. Tak mesra tak? Orang mesra akan selalu disinggahi, tanya khabar, orang hantar makanan, orang hantar hadiah. Hadiah lagi. Hantar bunga ada? Orang hantar bunga. Ada? Maknanya inilah sosial Jadi sosial antaranya ialah apa dia? Atau kata tempat lepak. Kita bersosial bila kita lepak. Sebab itulah kita ada masalah. Bukan masalah. Kita panggil budak-budak lepak. Kan? Budak-budak lepak. Budak-budak kan? Budak motor lepak sana, lepak sini, lepak pasar raya, lepak tepi padang kan? Hari itu masa PKP dia terus keluar. Bila dibenarkan keluar saja, maka dia keluar dan lepak dengan kawan. Jadi lepak tu adalah maknanya dia bersosial. Together, berbincang, berseronok, mesra sebagainya. Okey, Okey tak? Boleh terima tak benda ni? Boleh terima tak konsep ni? Konsep sosial.
It's not easy, you know. It's not easy. Saya akui sekarang ni. Tapi saya memang tu lah. Apa saya buat sekarang, ulah pusing, singgah nuan. Lepas saya jalan kaki pula lepas ni. Anak betul jalan kaki je kan. Tanya tengok baca tu kan. Jadi dalam masa beberapa bulan saya target saya nak kenal semua orang jiran-jiran saya. Kan. Tengok. I do what I speak tu. But slowly we do together lah. Okay, next. Okay, kemudian kita ada media sosial. Tak? Ni forget it about workplace first Forget it about workplace. This is about social. Dan first I talk about social dalam dunia sebenar. Ini dan juga social dalam media sosial. Dan kalau you are sabar kan. Sabar. Sorry saya tak berapa suka orang bercakap. Kerana saya nampak ini terlalu bersosial kan. Walaupun sosial betul tapi bagi peluang saya bercakap dulu. Because this is majlis, lepas tu kalau sembang saya pun terganggu, kawan pun terganggu kan. So please give attention first. Sebenarnya masa pun dah lambat kan. Okay. And this is not penting Okay. Sekarang media sosial pula. Kan? Tadi sosial yang nyata orang bersosial nyata. Okay, sekarang media sosial. Maknanya okay, balik semula. Sikit lagi. Nyata dah. Okay. Termasuk bersosial dalam nyata ni macam keyword sebenarnya silaturahim lah. Maknanya siapa yang suka pergi rumah saudara dia, kan? Pergi rumah kalau kat kampung jumpa saudara, jumpa sepupu, menziarahi sebagainya. That is real social. Bersilaturahim. You always love to meet people. Pergi jumpa, bawa buah tangan, bagi pakcik, makcik, mak saudara sebagainya, bagi hadiah, atuk sebagainya, itu maknanya real social. Maknanya itulah social. Suka jumpa orang, suka menyampaikan salam, suka bagi hadiah. Kan? Betul tak? That is real. Okay. Okay, tapi sekarang ni kita ada dunia lain, ada dunia media sosial. Dan tak nak benda ni become a second world of social. Betul tak? Okay, hari tu masa raya pun kita bersosial through media sosial. Kan? Bagi kita balik kampung, tak balik raya. Kan? Dan mana kita connect dengan kawan-kawan sekolah dulu pun mostly on media sosial. Betul tak? Kita connect dengan budak kawan you dulu pun mostly on social media. Okay. Jadi we like or not like not like tu nak like or not like Dunia ni dunia yang sekali Ada orang yang tolak media sosial ni. I don't want media sosial. This is kufur lah, ngaruk lah. Ada. So if you think like that, I cannot do it. Kata apalah Tapi hakikatnya media sosial adalah satu media yang ada yang kita boleh manfaatkan pada hari ini. Dan hari itu masuk ustaz-ustaz kan, masa PKP sebagainya. Siapa tengok contohnya ialah apa nama yang ustazah tu yang Quran tu pagi-pagi tu. Tapi dia pernah sampai 30,000 view. Kan? Maknanya kalau kita tolak media sosial, benda ni tak berlaku. Mana media sosial dia penuhi dengan sampah-sampah saja. Kan? Hatta sekarang ni TikTok pun orang masuk. Sebab apa? Kita nak ada value kat situ juga. Taklah semua berjoget kat situ. Betul tak? Yang mana ada dah value juga. Facebook sama. Betul tak? Jadi itu yang satu part. Okey, jadi media sosial. So media sosial ni sama saja konsepnya macam media macam sosial di alam nyata. Cuma bezanya ialah alam maya. Ya, ada tempat lepak juga. Maknanya tengok kita punya posting. Ramai tak orang yang like dalam Facebook ke, dalam Instagram ke? Ramai tak? Orang yang kawan-kawan kita datang. Kan? Mana kalau ramai, dia orang lepak situ lah. Okay? Dan kita ingat, konsep media sosial ni nak tak nak pun ialah people follow people. Okay, walaupun kita ada page college, Instagram college, tapi pelajar-pelajar lebih suka ikut Facebook Azim katakan. Lebih suka ikut Facebook Hafiz katakan. Lebih suka ikut Facebook ataupun Instagram Saira. Sebab apa? Sebab actually people like follow people, bukan follow institution. Okay, institution ialah tak ada perasaan. Betul tak? Yang ada perasaan ialah orang. Jadi orang akan suka follow orang. That's why contohnya Alif Syukri. Kenal tak Alif Syukri? Kenal. Kenal tak D-Herbs? Ada orang tak kenal D-Herbs? Tapi orang kenal Alif Syukri. Why? Because orang follow people. Siapa lagi?
Najib Asadok. Kenal Najib Asadok? Bukan Najib Razak Najib Asadok, kenal? Apa nama company dia? Tak tahu kan? Momentum Global. Tapi orang kenal Najib Asadok because apa? People tend to follow people. Kan? Okey. Lebih masa ni dah sabar. Okey, next. Sebab kalau tak ada faham ni memang tak boleh pergi Sebab dunia sosial ni dunia yang penting dan kita akan ada third fourth wave nanti. Fourth wave nanti kita bukan nak menghidupkan dari segi workplace, tapi we want to see your own social media. Adakah boleh menjadi nilai kepada college untuk mempromosikan college? Itu mungkin fourth wave akan datang Tapi sekarang ni kita talk about third wave dulu. Okey, next. Kemudian kita pergi pada slide seterusnya adalah kepelbagaian media sosial. Okey. Yang paling glamour kita ada ialah masih lagi juara pada Facebook. Di Malaysia ada 13.5 million users. Nombor 2 jatuh kepada Instagram, 4.3 juta. Seterusnya jatuh pada YouTube. YouTuber yang buat YouTube tak ada duit pun YouTube lah kira 2.3 million user. Kemudian TikTok, Twitter dan dikejar rapat oleh TikTok. Twitter lama dah 2.1 million, tapi TikTok baru pun 2.1 million juga. Okey. Ditanya dulu sini. Siapa sini yang aktif dalam Facebook? Angkat tangan. Aktif maksudnya bukan tengok bukan masuk tengok, dia masih ada posting. Kalau masuk tengok saja, tengok video, tengok okey, dia paling kurang posting. Berapa? Bilang. Dah bilang berapa? Bilang. Bilang tak boleh. Bilang. FB berapa FB? 4. Bukan aktif sangat lah, maknanya kira guna, kira posting lah, posting engaging lah Berapa? Jangan malu Ni ialah ni fourth wave ni. Sekarang ni tetap wave lagi. Berapa? 5. Okey. Siapa yang IG? Orang sama tak apa, orang sama berapa? Eh? 14. Okey. Kita pergi pada Twitter. Bagus. 5. Kita pergi pada YouTube. YouTube ni maknanya ada posting video dalam YouTube. Tak apa, kelas lah. Ramai kan? 7. Okey. Jangan malu, jangan segan. Ni bukannya totally maksiat. Ni ialah teknologi. TikTok. TikTok. Berapa TikTok? 2 je. Okey. Okey gini. Jadi, siapa yang satu pun dia tak aktif. Maksud dia kita kira tak aktif lah, kira macam pasif tak posting, tak apa sangat tengok. Okey. Satu pun tak kat tangan. Saya bilang. Tak ada. Semua ada Saya bilang. Okey, maknanya kita at the right track. Maknanya kita semua pengguna separa aktif atau aktif dalam medium lain kan. Maknanya we know how to bersosial dalam media sosial. Kan? Tapi no tak tengok dia punya bilangan lah juga kan. Tapi kira okey lah Okey. Ni. Okey. Jadi sekarang ni kita nak supaya benda ni dibawa ke dalam workplace. Itu ideanya. How you interact in the social media lain dibawa ke workplace. Bukan bawa lah, maksudnya ialah gaya posting, gaya santai tu bawa workplace. Kerana kita nak workplace ni lebih dilute, not too formal. If too formal, reporting style, there's going to be die. Workplace akan mati. Bukan kita mati, workplace akan mati. Tak ada orang dah. Tadilah cerita-cerita bosan, cerita-cerita tak ada orang komen, cerita-cerita tahu nak post apa, cerita-cerita tak ada perasaan dalam workplace, semua tu akan kembali berulang. So,
Experience dalam this media sosial bawa ke dalam workplace. It's okay. Cuma kita nak konteks dia, konteks KTSC lah. Mana konteks KTSC. Mana anything about KTSC yang ada value KTSC boleh dibawa ke dalam workplace. Kalau totally about your punya family mungkin tak nak. Tak nak. Kaitkan sikit. Okay. Ini family kami celebrate birthday. Tengok kek. Ada gambar cybernetic. Logo cybernetic atas kek tu. Wow. Marvelous. Marvelous. Betul tak? Marvelous. Ada gambar logo cybernetic atas kek birthday. Yang ni post dalam workplace. This show that you have the deep feeling towards the college. Post. Anything saja. Kalau pergi bercuti pun, kalau boleh kait dengan college. Setelah penat bekerja berbulan-bulan, akhirnya dapat bercuti hari ni. Alhamdulillah kan. Sukanya, semangat nak kerja ni. Boleh post workplace. Post je. Don't worry. Okay? Faham? Okay. Boleh. Okay. So third wave ialah is about socialize your content in workplace. Kan? Ada maknanya? Jangan forget it more about reporting. Tulis tarikh sekian, berapa jam sekian, bilik kilometer tak tulis pun tak apa tu. Kita tak perlu benda-benda tu. Because it's about want to have value, share inspirasi. Bukannya tempat tak tulis apa tempat. Tempat tu tulis jadual dia tahu lah ya. Kat mana bilik kuliah berapa tak tulis tak apa. Yang penting tulis apa dia keseronokan, apa dia nilai dia pelajar. Garapkan dalam bentuk penceritaan dan sebagainya. That to be highlight supaya orang seronok nak baca. And that express your feeling and emotion. Semangat dan sebagainya. Okay. So third wave ialah tentang word dia ialah socialize. Bukan lagi regulation. We want to come out dengan regulation. Kan? So tanya pula. So kalau tak post boleh ke? What? Tak post boleh dah. Tadi kita kata social, it's more easy sepatutnya kan? Tanya pula tak post. Macam mana pula jawab kan? Tapi kita believe bahawa dia akan seronok posting dan is no more about regulation. You are posting because you like to post. Okay, next. Tengok apa dia next ni. Aku pun tak ingat ni apa ni. Okay, Okay, so sekarang ni apa rutin hidup kita? Pagi-pagi bangun tidur kan? Pukul berapa bangun tidur? Kan? Ustaz Azim bangun berapa? Tengok muka nampaknya paling kurang pukul 5 tu. Betul tak? Kita ada 5 AM club. Siapa sini bangun sentiasa bangun pukul 5 dan awal saya nak jemput masuk kelab pukul 5 pagi. 5 AM club. Betul tak Ustaz? Jadi kalau bangun pukul 4 lagi hebat. Okay. Maknanya pertama kali kita bangun. Bangun bersiap diri sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu sosial lah tu. Betul tak sosial? Bersosial di masjid bagi lelaki lah. Kalau orang perempuan, sembahyang subuh berjemaah di rumah. Jangan sembahyang seorang-seorang. Kan, ambil kesempatan bersosial juga awal pagi di rumah. Okey. Kemudian, apa je buat? Buatlah apa-apa. Ada banyak orang baca maksurat, ada baca wirid zikir, ada baca Quran sebagainya. Okey, lepas tu saja. Tapi biasanya lepas buat semua benda tu, you akan apa dia? Buka WhatsApp. Betul tak? Buka WhatsApp. Okey tak buka WhatsApp dulu? Okey, bagus. Buka WhatsApp. Sebab nak tengok dalam educator kan. Tapi kalau you tak MC ataupun tak EL, tak buka pun tak apa. Because it's nothing to do with you. Betul tak? Takkan kolej boleh tahu, okay, hari ni kolej ditutup. Tutup kolej hari ni kan. Nasib baik aku tengok WhatsApp. Rupanya tutup kolejnya. Ada tak? Tak adanya. Tak akan ada pagi-pagi tu kita akan bagi tahu announcement dalam WhatsApp yang mengejut macam tu. There's no way. So yang paling adanya ialah saya MC, saya EL, saya kereta rosak, saya tayar cabut sebagainya kan. So itu berita-berita musibah yang berlaku sebagainya. Yang mana yang perlu tahu ialah paklah. Kan? Emas kita. Jadi kalau tak buka WhatsApp pun is okey lagi. Yang kita nak supaya kita nak. Bukan kita nak lah. Kita nak menjadikan nak menjadikan antara media sosial yang pertama dibuka ialah workplace. Workplace dulu tengok. Apa dia cerita menarik workplace hari ni? Apa dia yang apa tu? Rosdiah kongsikan. Apa yang Azim kongsikan hari ni? Apa yang kawan kita kongsikan ni? What is interesting in the college today?
Workplace dulu buka, lepas tu baru buka WhatsApp, baru buka Facebook ke, kaki Instagram buka Instagram, TikTok buka sebagainya, nak bla bla, nak apa ni, exercise sebagainya, exercise. Okey, mana workplace first. Tapi hari ni ada orang tak buka workplace berhari-hari ada kan? Because tak menarik, nothing, kan? Nothing menyentuh hati kat workplace tu, nothing mencuit minda, tak ada. Okey. So gini saya kata fact tell, story sell. Ni orang marketing lah. Tapi sell maksudnya bukan setakat beli barang. Sell maksudnya orang nak baca. Tengok tu 3 orang tu kan. Memang betul-betul bersosial kan. Tengok tu. Apa tu 3 orang tu kan. Nelly, Noli dan Zila. Tu contoh keakraban sosial. Walaupun kita dah tegur, walaupun apa dia nak cakap juga. Tu sosial bagus. Sosial, contoh bersosial secara fizikal kan. Sosial. Itulah yang kita nak semangat tu diterjemahkan dalam workplace. Pergi sana, komen sini, kan. So story sell. Okey. Story, apa dia story? Story ni ialah bentuk penceritaan lah, bukan fakta Okey, contoh next contoh. Contoh Mamat ni kan. Mamat ni international ni, tapi dia email aku. Apa dia cakap Hi Ihsan, let me tell you the story. Email aku supaya let me tell the story. Maknanya obviously apa dia start dengan apa dia? Dia nak mensahihkan lagi bahawa bukan scammer. Bukan ni. Bukan. Ni jutawan lah, jutawan. Dia ada kursus-kursus online. Jadi aku subscribe dia punya channel program. So dia email aku kan. Alah korang. Bukan scammer. Tapi nak mensahihkan bahawa dia betul-betul menstorykan kan. Apa dia cakap dia? Let me tell you the story. Kalau dia dah kena buat story pun story dah kan. Let me tell you of how a flat tire affected my finance. Pun story dah. Tapi dia nak mensahihkan bahawa ni betul-betul story. Maka dia kata, let me tell you the story. Inilah kisah. Pernah dengar inilah kisah? Pernah sebut kisah Yusuf kan? Inilah kisah. Maknanya nak mensahihkan bahawa inilah kisah. Cerita. So story attract people. We want to read story. Panjang sikit kita baca. Kalau cerita, kalau fakta, inilah cara-cara untuk jadi kaya. Pertama, anda adalah gini, kedua gini-gini. Itu apa dia? Bukan cerita. Itu adalah fakta. Pemberitahuan. Tapi penceritaan different. Kan? Okey, ni nama dia Casey Lau. Tengok apa dia menarik dia? Tengok kisah dia. Tengok apa dia menarik. Dia negara international bukan Malaysia ni. Tapi dia pakai baju logo PAS. Dia pakai, I don't know, dia pakai. I'm bukan edit, dia bukan edit, real. Okay, next. Okay, so posting kita ada olahan biasa 3 benda kan. Word and then picture and video. Kan? So, cuma pada hari ni saya nak mengangkat kembali the powerful of word. Ada kita kata word ni apa dia, old style, betul tak? Ya, sekarang ni kita go the pictures dan go kepada video. Kan? Tapi tahu tak dalam media sosial dia kan, apa beza antara Facebook dengan Instagram? Apa beza? Facebook dia base dia adalah pada word. Asal-asal word. Pasal ada pictures, ada video boleh masuk, tapi dia punya main dia adalah word. Instagram pictures. Buktinya dalam Facebook dia tulisan kat atas, gambar video kat bawah. Instagram gambar kat atas. Ya, dia punya picture kat bawah. Dia punya tulisan kat bawah. Okey. Jadi maksudnya ialah word. So maknanya kalau you in case tak ada gambar, just write, it's okay. Because words bukannya remeh-temeh. Menulis suatu yang bernilai. Jadi bernilai tinggi sebenarnya adalah tulisan. Percakapan ni pun lahir daripada tulisan. Siapa yang rajin menulis, maka dia percakapan dia bernas. Betul tak? Betul Azim? Siapa dia rajin menulis, percakapan dia bernas. Siapa yang tak rajin menulis, pakai cakap je, maka sembang banyak. Sebab dia tak ada pensurutulan, sebab tak biasa menulis. So,
just write. Facebook contohnya kan, kalau kita post, bukan post, kita share. Kita share orang lain punya, kita share aja. Kan, kita just share. Kawan kita besar kemungkinan tak akan appear benda tu kat wall dia. Tak akan appear. Facebook anggap there's no value. Because no content, you just share orang punya. Kan? So, petuanya kalau nak share orang punya, kena tulis sikit, put caption. Oh, ini cerita sikit-sikit, ulas sikit, barulah Facebook akan detect ada content dan kemungkinan dia akan share pada kawan-kawan rapat kita. So, make sure bila post apa-apa, write. Because write is the value. Word is a value. Kan? So, jangan kata, oh, word ni tak old style tu. Okay? Lepas tu, kalau rasa old style sangat word ni, convert pada video. Kan? Buat video, bubuh suara. Jangan video tu muzik saja. Ketang-ketang muzik tulisan kan. Cakap. Please speak in your video. Because that the value. Put voice. Put message. Words in your video. Cakap. Kan? Cakap. Buat video cakap sikit. Ini ialah video pasal sambutan kemerdekaan cybernetik. Ulung kalinya saya datang ke sini 2 bulan lepas. Tiba-tiba hari ini kita menyambut kemerdekaan. Oh, cybernetik kenanganku. Ada kata-kata, ada words. Kan? Itu, tapi kata nak word juga buat tulisan. Tulisan. The same thing you write. Ada kan? Jadi ada 2 option, sama ada kata nak cakap juga buat tulisan bawah itulah. Tapi yang tak bagusnya video dan muzik saja. Tak ada tulisan, tak ada suara. So put the word inside. Next ada lagi tak? Okey, ni apa pula ni? Apa nak cakap ni? Okey. Jadi kita akan pertandingan sebagainya kan? Okey. So ada orang tanya, mengapa kita nak kena dulu report kan? Sekarang tak nak report. Sekarang kita tak benarkan guna report No more report in the Facebook. Kita sekarang bagaimana? Share. Paling kurang share. Mengapa kita kena share dalam Facebook? Better word. Jangan. Mengapa kita report Facebook? No more report. We don't accept report because report tu ialah third wave. Now share. Okay, sekarang ni management selalu kadang-kadang, bukan selalu dan kadang-kadang nak menilai, nak bagi reward sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu sebenarnya? Kan? Kalau saya pergi visit you punya kelas pun, saya tengok kelas saja. Kalau saya pergi tengok cubicle Azim kan, sebab bendera dia besar kan, nampak. Ada yang Hafiz kan, saya pergi tengok Hafiz kan. Saya nampak Hafiz buat benda tu je, menulis modul apa kan. Dia dengar daripada WhatsApp. Saya tak boleh mengetahui apa sebenarnya Azim buat. How dia care dia punya student. Apa modul yang develop, apa projek yang dia buat. Tak boleh kan. Tu bawa Azim. Itu belum Hafiz Azim. Belum lagi orang lain, belum lagi Kamal lagi aku tak faham apa forensik punya cerita kan, tak? Aisyah fahamlah sikit-sikit, dah lama dah kan. Tapi maksudnya ialah kita nak sebenarnya apa dia? Kita nak ialah productivity. Kan? Apa you buat sekarang ni kita nak tahu. We are apa dia? Kita seronok mengetahui apa yang buat bagian. Jadi that's why kita perlukan satu cara. Jadi caranya you just inform. Inform bukan. Inform sama dengan report kan dia. You share. Share je. Happily share. So bila share kita tahu bahawa kita ada productivity. Yang keduanya bila share banyak, itu juga simbol kepada kegembiraan. Betul tak? Setuju tak? You share, you are menunjukkan you happy. Betul tak? Unless you share tu, I tak happy hari ni, tu memang tak happy. Tapi kalau you just share, because you happy. Tahu tak semalam, saya ni cerita benar 2 malam lepas kan. Saya ditegur secara halus oleh satu family saya. Bukan satu family saya, family keluarga angkat saya. Kan? Ada banyak family. Family Cina, family keluarga angkat sebagainya kan. Satu family ni keluarga angkat saya ni. Okey, dia WhatsApp personal saya. Dia tanya, "Isan apa khabar?" Kan. Dia tanya apa ni, tahu tak dia kata ada saudara ni sakit. Kan. Bila saya baca benda ni, saya terus tersentak. I know my mistake. Apa dia mistake saya? Saya dalam grup family itu, saya tak banyak menjamput. Bila orang lain sakit kan, saya okey, semoga cepat sembuh. Saya kata tak apalah, aku doa je lah kan. Aku doa je pada dia, tapi aku tak banyak berjamput dalam grup tu. Akhirnya dia
satu family member tu PM saya tanya apa khabar, kan? Tahu tak orang ni sakit? Tahu. Hari tu balik kampung tak balik kampung, kan? Tahu. Sebab apa? Because saya senyap. Bila saya senyap, dia anggap dia saya tak happy, mungkin tak sihat, mungkin tak suka sebagainya. Jadi that's how engagement menunjukkan bahawa kita happy, kita aware, kita prihatin, kan? Jadi kita pun ada sebut share. Share is caring, kan? Betul tak? Sharing is caring, betul tak? Tu siapa sebut benda tu? Apa dalil-dalil dia? Oh, dalil dah. Tapi orang tahulah dalil tak. Tapi itulah perkataannya. Sharing is caring. That means if you share your activity, you are care about your student. You are care of your work of cybernetic bangsa. Betul tak? Ikut teori ni lah. Orang yang banyak share, dia care banyak. Macam ustazah kan? Ustazah student Malaysia. Ustazah apa? Aiman. Kan? Kalau dia share kan? Maknanya automatically saya, kan? Nampaknya prihatin sungguh dia dengan pelajarnya, dengan college. Banyak dia share. Asyik share je. Walaupun ada seorang lagi tu prihatin juga, tapi tak share. Umaymah sebelah tu kan, pakai baju Malaysia juga, tu tak share. Senyap, tak share. Kalau Umaymah ni, okey tak Umaymah ni? Happy tak? Kau kena denggi, kau kena apa kan? Tak share senyap ni. Saya pun risau kan, betul tak risau? Tak share Umaymah, tak share. Dulu share juga, saya tak share, senyap je. Betul tak? So I'm worry about your condition, about your readiness, about your happiness. Tu. And then share, care dan inspire. So believe. Balik kepada innama a'malu binniyat. Lepas tu apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Siapa-siapa yang rasa aku share ni riak, tak nanti ke share ni riak. Kan? Kalau kira gitu semua penceramah tu riak sebab asyik keluar live je. Asyik apa ni berceramah kat depan je, betul tak? Maknanya terpulang kepala balik kepada betulkan niat. Share memang boleh jadi riak kalau niatkan macam tu. Tapi no, we are not niatkan nak riak. Kita niat apa dia? Kita niat sharing because we are care that we want to inspire. Inspire siapa? The first people to inspire diri kita sendiri, betul tak? Kita nak bagi semangat kita sendiri bahawa kita buat sesuatu. Bukan orang lain. That's why kita suggest sekarang ni untuk buat macam YouTube sebagainya. It's okay, bukan nak dapat duit, tapi you share your words. When you share your words, siapa orang yang paling banyak mendengar kata-kata you? Siapa? Orang yang buat tu lah, orang yang share lah. Kan? Contohnya macam Saira kan, dia buat video post di YouTube. Berapa kali dia dengar video dia tu? Berapa kali dia dengar? Berpuluh-puluh kali, tahu tak? Masa edit tu kita ke depan, ke belakang suara kan, betul tak? Lepas tu cut sikit, edit sikit, cut sikit, edit sikit, lepas tu buat caption, betul tak? Lepas tu dengar balik. 10 kali lebih dia dengar dia punya kata-kata dia tu sebelum dia post ke dalam YouTube. Siapa ada orang dunia dengar 10 kali kata-kata? Tak ada. Nobody going to see repeat your content 10 kali. Tak ada. Kecuali kita sendiri, betul tak? You yourself akan repeat 10 kali. Lepas tengok lagi, oh best lah kan. Pasal puas hati kita buat video tu kan. That's mean ungkapan itu paling manfaat diri sendiri, bukan untuk orang lain. Just inspire yourself first and then kalau orang lain ikut, alhamdulillah. Okay, next. Okay. Itulah antaranya. Okay. Jadi tadi kita sebut tadi, lepas ni saya akan tengok post kan. Post hari ni so, untuk melancarkan third wave ni post kan. Kurang-kurang satu posting dalam workplace tu. Tak kira lah dalam educator ke, dalam playground ke, post je. Dia bagi masa kejap. Okay. So siapa yang tak post jangan keluar lagi. Post dulu baru keluar kan. Dah Ya, okey. Tepukan buruh pada kita yang melancarkan third wave. Okey. Lepas tu kalau ada kata-kata tu, kalau kata-kata nampak macam facts kan. Facts you boleh edit. Tak boleh edit kan? Boleh edit, kita boleh edit kata-kata kita. Try to edit more story oriented. Berlatihlah. Saya pun memang tak pandai sangat pun, Nanti kita akan share apa yang pandai buat, kita akan share. Maknanya put it in more story type. Not on the factual type. Kan? Okey. Oi, masya-Allah. Terima kasih banyak. Minta maaf salah silap. Jadi saya kembalikan kepada Puan Saira dan dua tim pekerja.